Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, 2 kali dah bagi salam. Okey, apa khabar semua? Apa khabar sahabat-sahabat FB yang setia bersiaran bersama-sama saya pada pagi Ahad yang indah ini. Ahad yang penuh barakah, 6 hari bulan Disember 2020. Kita dah ada ya penonton. Saya raikanlah ya penonton-penonton yang mahu bersiaran bersama-sama saya ya selama 1 jam. Bersiaran bersama saya dalam siri terbaharu iaitu Bukan Sembang Kosong. Ya, kita bukan sembang kosong tetapi kita insya-Allah berbicara mengenai tokoh-tokoh ya. Kali ini dalam segmen terbaharu ini saya menampilkan tokoh-tokoh ilmuwan ya, barisan-barisan panel jemputan yang saya akan bariskan insya-Allah dalam cadangan saya adalah terdiri daripada golongan tokoh ilmuwan, golongan usahawan, coach-coach penulisan yang saya kagumi ya. Okey, kita masih lagi menunggu panel jemputan kita yang sangat saya kagumi, sangat saya hormati. Tapi sebelum itu kita buka majlis ya dengan ummul kitab Al-Fatihah. Amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Okey, tanda jemputan pun dah ada ya di backstage. Okey. Kita mahu lihatlah siapa ya yang sedang bersiaran ya bersama kami. Oh, ada. Alhamdulillah. Okey. Kita ada Akasha Kasim. Okey, selamat pagi. Selamat pagi Kasha. Alright. Kita ada juga Tuan Nur Hisham Hamzah. Okey, ini mungkin staff ya ataupun anak didik Bonda City. Bonda City ramai ya peminat. Okey, kita masih lagi menunggu yang sedang mungkin sedang browse ya, melatar skrin untuk melihat kami di siaran langsung kali ini ya. Okey, seperti saya katakan, insya-Allah kalian semua akan bersiaran bersama saya selama 1 jam dalam segmen kita bukan sembang kosong ya, bukan sembang kosong yang menampilkan barisan-barisan tokoh-tokoh ilmuwan dan juga tokoh-tokoh usahawan, entrepreneur, pengasas penulisan, pengasas akademi. InsyaAllah dalam perancangan ya saya akan bariskan penampilan mereka. Tujuannya ialah satu, untuk menyelami dan menelusuri ya perjuangan hidup mereka dalam membina ya kejayaan. Kita tahu kejayaan itu satu-satu yang sangat subjektif. Di sebalik kejayaan yang mereka lalui ataupun mereka kecapi, pasti ada banyak onak dan duri ya, milestones ya, roadblocks ya kita kata, yang ujian demi ujian yang mengajar mereka supaya lebih kuat ya dan lebih berdaya tahan ya. Okey, kali ini saya menampilkan untuk siaran ulung saya kali ini dalam rancangan Bukan Sembang Kosong, saya menampilkan seorang tokoh ilmuwan yang saya sangat kagumi iaitu mantan Profesor Dr. Siti Ruqayyah Haji Tibak. Okey, kenapa ya saya pilih tokoh tersebut ya? Ada banyak sebab sebenarnya, tapi yang saya mahu cerita berkongsi tentang anda kenapa ya nama beliau terpilih ialah ada 2 perkara. Yang pertamanya, Bonda Siti ni apabila saya melihat ya, saya mengenali beliau 2 tahun yang lepas. Pertama kali bertentang mata dengan Bonda Siti adalah semasa majlis pelancaran buku Clear ya, yang telah dirasmikan oleh Bonda Siti sendiri ya. Saya sebagai urus setia pengarah bersama program tersebut sangat berbesar hati ya untuk sebenarnya ingin ya menjemput beliau. Jadi saya perlu ya WhatsApp beliau, jadi saya dapatkan nombor telefon dan cuba untuk
menjemput beliau, mengirim WhatsApp, dan alhamdulillah ya, dari situ ya perkenalan berlaku dan secara bertentang mata berlaku pada hari pelancaran, dan beliau adalah seorang yang sangat sporting ya. Pada saya, tanpa meletakkan diri beliau yang sangat berpengaruh ya dengan title profesor ya, beliau sangat mudah didekati, sangat humble ya. Okey, dan perkara ini menyebabkan saya berfikir dalam masa 20 tahun akan datang saya ingin menjadi seperti beliau. Saya sudah merancang ya, dalam kepala saya sudah menvisualkan apa yang saya mahu kecapi dalam usia 20 tahun yang akan datang. Okey. Itu satu. Dan yang kedua ialah, apabila saya tengok profile picture beliau, ada tagline yang sangat-sangat menangkap hati saya. Okey, tagline beliau, belajar, jangan ada istilah bosan. Menyebar kebaikan selagi hayat dikandung badan. Saya ulangi ya, belajar, jangan ada istilah bosan. Menyebar kebaikan selagi hayat di kandung badan. Masya Allah, tabarakallah ya. Satu tagline yang sangat-sangat bertepatan ya dengan tugas kita ya, sebagai khalifah Allah ya, sebagai seorang yang sentiasa dahagakan ilmu ya. Jadi semangat Bonda Siti ni, Bonda Siti, kami memang memanggil Bonda Siti bukan dengan title Prof, tapi ini yang dimahukan oleh Bonda Siti. Even ya, dalam kalangan Akademi Bonda Noor, kami dimanjakan supaya Bonda Siti ini dipanggil mak ya, sangat-sangat dekat di hati saya. Jadi saya ada 3 mak. Jadi dengan semangat Bonda Siti ni yang ditunjukkan ya, semangat menimba ilmu, dan pada saya lah, dia sangat tamat ilmu. Apa-apa saja ilmu yang ada, online, offline, terus ya dikejarnya. Dan apa yang menariknya, setiap ilmu yang dia mahu dia nak capai, dia nak menuntut ilmu tu, semangat dia tu, dia mesti buat yang terbaik, dan hasilnya Masya Allah memang terbaik ya. Jadi kita mahu ya mengenali dengan lebih dekat tokoh ya, personality yang sangat-sangat dikagumi ini. Jadi sebelum tu kita kenalah ya, kita kenalah bertaaruf kan, bertaaruf dengan Bonda Siti. Orang kata apa, tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi dengan semangat tamat ilmu ni, sebenarnya saya tak sabar-sabarlah nak menjemput ya Bonda Siti ke dalam skrin kita. Okey, jadi kita jemput beliau. Apa khabar Bonda Siti? Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum. Kita pakai warna biru lah. Tadi saya pegang dah biru warna Yan tu. Tapi tak berayan, ini pun tak berayan, lantak je lah kan. Okey Yan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar tak Yan? Dengar jelas tak? Saya dengar jelas. Dengar. Alhamdulillah, saya dengar dengan jelas Bonda Siti. Okay. Ya, ramai dah ni ya. Ramai dah apa khabar lah semua, nak tanya apa khabar semua. Ya, betul. Okey. Jadi Bonda Siti, kita nak terus ya? Boleh ya? Kita terus ke siaran kita bukan seimbang kosong. Dengan soalan yang pertama lah, saya mahu Bonda Siti sendirilah, boleh tak berikan biografi ringkas ya Bonda Siti, Dr. Siti Rogayah Haji Tibet lah, untuk para penonton yang mungkin masih belum mengenali ya Bonda Siti ya. Okey, saya serahkan pada Bonda Siti, insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada semua para penonton ya, tajuk tu memang saya tengok banyak kali, dan bila Yan tanya saya tentang biografi, saya rasa macam ni lah Yan dan juga semua para penonton dikasihi Allah sekalian. Terlebih dahulu saya mohon maaf ya, Bonda mohon maaf
sebenarnya ya dalam hidup kita ni memang orang selalu nampak kita baik, ada macam tidak sempurna lah tapi nampak macam hebat begitu. Sebenarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lah, tak tahu orang lain. Kita berasa mesti kita banyak keaiban, banyak kekurangan, tetapi Allah lindungkan, tutup keaiban itu. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita merasakan ada keaiban yang berlaku pada diri kita dan Allah tutup, maka itulah yang sangat-sangat menginsafkan kita, dan kita perlu beristighfar, perlu bertaubat supaya yang aib, yang kurang itu terus kita padam dalam hidup kita. Jadi saya nak balik kepada, sebelum saya bonda buka tu, supaya jangan anak-anak semua, para pejuang syurga sekalian, jangan fikirkan bahawa bonda dia akan cerita, kenapa cerita yang baik-baik saja. Bonda cerita yang baik-baik sahaja sebab Allah pun tutup aib kita, maka kita juga kena tutup aib kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan bonda lahir ke dunia dah 66 tahun yang lalu di sebuah perkampungan, kampung lah Saya asal orang kampung daripada Benut, Pontian, Johor. Nama kampung tu pun macam pelik, Paristan, tapi ada beberapa peristiwa Sultan tukar nama kampung tu menjadi Kampung Rahmat. Tak payah ceritalah peristiwa tu, panjang sangat nanti. Di situlah saya membesar dan bersekolah, sekolah rendah dan sebagainya. Kalau ia nak tanya bagaimana cerita masa kecil, sebenarnya bonda lahir ni umur 9 tahun. Ayah bunda meninggal, jadi duduklah membesar dengan ibu dan beberapa orang, bukan beberapa orang, dengan 9 orang adik-beradik jadi ibu lah menjadi bapa dan sebagainya. Maaf mata saya ni agak kelang-kelibut sikit, jadi saya asyik buka tutup cermin mata. Daripada situlah bonda membesar dan mengetahui erti kehidupan. Malah bermula 9 tahun itulah sebenarnya saya dipertanggungjawabkan untuk pergi memberitahu beberapa orang jiran-jiran, bukan jiran dekat, jiran jauh, untuk memberitahu bahawa ayah saya telah meninggal. Malah nak beritahu ayah meninggal pun tak pandai lagi. Saya cuma beritahu orang bapa saya nak meninggal. Jadi orang macam pelik dengan perkataan-perkataan gitu. Jadi bermula seumur itulah rasanya sudah memahami erti kehidupan bukan memahami, Allah telah memberikan supaya memahami kehidupan yang sebenarnya, bahawa kita ada tanggungjawab. Walaupun jauh berjalan kaki nak beritahu orang ayah saya telah meninggal, saya kena buat bertemankan anak-anak kecil lebih budak daripada saya, kerana mereka belajar mengaji di rumah umur 7 tahun, 6 tahun, 3-4 orang lah kami berlari-larian begitu. Jadi begitulah saya membesar, dan akhirnya saya bersekolah di sebuah sekolah Arab, peringkat sekolah selepas darjah 6 lah itu pun berhenti setahun tak sekolah sebab ada beberapa keadaan lah dan saya bersekolah di sebuah sekolah yang dikenali sebagai Sekolah Menengah Arab Al-Buisiah Tampuk lepas tu saya menyambung pelajaran ke Ma'had Johor Bahru. Dan saya direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana muda di Al-Azhar. Sebenarnya kalau Yan tanya biografi, saya nak cerita, sebenarnya cerita saya pendek saja, tetapi liku-liku perjalanan masa saya kecil tu agak panjang menyebabkan ceritanya juga tak bolehlah nak cerita sepanjang dalam pagi ni. Saya ada tulis sebenarnya sebahagiannya dalam buku saya, kadang-kadang dalam Facebook pun saya masukkan sikit-sikit cerita-cerita yang mungkin Yan, itu dulu Yan. Nak saya sambung lagi. Okey, dan Yan, sebenarnya dugaan kita, benda ni ada, bukan dugaan lah, sebenarnya nak cerita, tadi kata tak nak cerita kekurangan, tetapi mungkin kerana kekurangan itu yang menyebabkan bonda belajar banyak. Contoh kekurangan bonda ni dari kecil ada perangai yang tak berapa bagus lah, tak mau kalah. Faham tak maksud tak mau kalah? Bukan tak mau kalah tu maksudnya apa
bukan bergaduh atau buat apa-apa, tetapi saya fikir kalau belajar saya nak yang terbaik. Kalau buat kerja tu saya nak terbaik. Sanggup berjuang macam tak tidur malam. Daripada kecil ada perangai begitu. Tapi ada sedikit dugaan bila saya tak sambung belajar peringkat sekolah menengah walaupun saya terpilih ke asrama penuh, saya menjadi penyakit saya tak mau kalah itu datang. Dan saya memberontak dengan ibu sendiri, memberontak dengan keluarga walaupun mereka sebenarnya bukan kehendak mereka secara totally, tapi saya memikir bahawa mak saya kenapa tak berusaha untuk menolak pandangan-pandangan orang lain biar saya belajar. Mak faham sangat perangai saya dan faham sajalah orang-orang kampung bila kita memberontak, dia berusahalah untuk melembutkan kita, doa sana, doa sini, jampi sana, jampi sini, mandi limau sana, mandi limau sini supaya tidak memberontak. Tapi saya memikirkan ini hak saya. Saya nak belajar, tapi akhirnya bila ibu saya melihat keadaan begitu, dia benarkan saya sambung belajar di sekolah agama. Maksudnya tidak di sekolah menengah yang saya minta-minta lah. Dan sampai ke peringkat sekolah menengah pun saya masih lagi menjadi hamba Allah yang tak mau kalah. Saya rasa itu satu kelemahan yang mungkin orang lain tak suka perangai saya. Mungkin saya rasa pun orang tak suka. Bila saya dapat markah rendah, saya rasa macam merajuk, rasa nak bukan rendah pun, kadang-kadang kurang point pun saya nak merajuk, nak ini, tapi bukanlah merajuk dengan orang, merajuk dengan diri sendiri, nak protes. Akhirnya mungkin mak pujuk macam-macam kan, jadi kita pun membesar dengan rasa makin lama makin tua makin kuranglah perangai itu, makin dibelajar, maksudnya perkara itu tidak baik, maka kita dan makin kita belajar bahawa Allah yang menentukan segala-galanya, maka perkara itu berkurang dalam kehidupan. Tapi saya fikir sehingga hari ini saya bersyukur juga dengan ada sifat itu. Kalau tidak ada sifat itu kurniaan Allah. Kalau tidak ada sifat itu, mungkin saya tak jadi Ruqayyah yang tengok hari ini. Mungkin saya pun terus je, orang kata jangan pergi, tak pergi. Orang kata belajar setakat tu je lah. Kan? Tapi sifat memberontak itu kalau yang tengok pun sekarang, yang tengok saya ni macam dengar je, ikut je. Sebab itu dah tua tu kan, dah macam tak mampu dah nak kata. Cuma dari segi pelaksanaan still ada lagi. Walaupun saya tua, saya fikir orang kata dah tua tak. Saya nak juga, lantak lah orang nak kata saya tua, buat lagi. Saya tua kenapa nak kejar-kejar tu. Saya fikir itu sifat saya sebenarnya. Orang nak itu kurniaan Allah. Cuma saya bentuk dia supaya dia lebih positif. Tidak ada negatifnya macam masa kecil. Sebab kita kecil, kita punya timbang tara itu tidak sama. Bila umur makin tua, kita pun dah tahu ke lorong mana yang kita nak bawa kita punya sifat itu. Itu je lah yang saya nak boleh kongsikan untuk yang pertama lah ya. Nanti saya sambung lagi. Okey. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya sebenarnya begini, sebenarnya soalan tu sebenarnya Bunda Siti ni memang advance. Soalan tu saya nak simpan untuk soalan nombor 2 sebenarnya, tapi dia dah merangkum, jawapan dia tu dah merangkum nombor 1 dan nombor 2. Biografi dia tu tak habis lagi kan? Kita pun nak tahu tak cerita sangat kan biografi saya tu sebab macam mana ya, biografi saya tu bukan indah sangat untuk dicerita. Okey, macam ni lah Bunda Siti. Siapa yang nak tahu biografi, Google sajalah kan? Banyak sebenarnya dalam buku ni, dalam buku ni pun, siapa yang dah ada buku ni, saya dah khatam 2 kali buku ni, best sangat. Dalam buku ni memang dah ada lengkap, biografi Bunda Siti, panjang. Tapi saya suka walaupun dengan saya pasti senarai ni memang agak panjang, tapi dicantikkan di sini hanya yang ringkas dan memang yang inklusif ya, ringkas dan inklusif yang menggambarkan Bunda Siti lah untuk biografi ya. Dan soalan, okey saya terpaksa remove mak dulu. Okey, soalan saya sebenarnya daripada
penerangan Bonda Siti tadi sebenarnya dah ada sebenarnya jawapan-jawapan yang Bonda Siti telah berikan. Saya mahu tanya Bonda Siti apakah semasa kecil sebab saya nak tahu kalau orang-orang yang berjaya ni, biografi yang saya any biografi yang saya admire, yang saya kagum, saya nak tahu apakah watak-watak personality peribadi mereka yang semasa kecil yang menyumbang kepada watak seorang Bonda Siti sekarang. Sebab dia mesti ada kaitan. Dan kita nampak apabila Bonda Siti bercerita dalam usia sementah 9 tahun, kalau kita ni darjah 3 lah kan. Bagaimana dia diuji sebegitu berat, ayahnya meninggal dunia dan tugas nak bagi tahu kepada seluruh orang ramai itu ditugaskan kepada dia sendiri. Dan juga dari mungkin yang Bonda Siti cerita tu mungkinlah pada fikiran saya lah, mungkin anak-anak yang sedang mengaji berguru bersama dengan ayah Bonda Siti yang saya fikir yang ditulis dalam buku tu, ayah Bonda Siti, arwah almarhum ayah Bonda Siti adalah seorang yang alim yang menjadi pengajar mengajar ayat-ayat suci Al-Quran, mengajar mengaji pada tu. Jadi dia dan rakan-rakan ni yang mungkin lebih kecil daripada Bonda Siti tu pergi ke sebuah kepada orang ramai untuk menghibahkan satu perkara yang pada saya perkara yang sangat-sangat sedih, tapi dia terpaksa juga buat. Dan pada saya lah itu salah satu saya rasa karakter Bonda Siti yang sampai sekarang amat sinonim lah dengan Bonda Siti, iaitu mempunyai satu daya tahan yang tinggi. Saya rasa dia pada saya lah, beliau Bonda Siti ni dari segi daya tahan, dari segi resilient tu amat tinggi sebab itu dia mampu menangkis segala ujian yang ada. Mungkin kita rasa itu semua ujian Allah, tapi cara dia menghadapinya bagaimana respons Bonda Siti dalam mengharungi ujian tu, Masya Allah saya sangat kagum Dan atas dasar itulah apabila Bonda Siti kata semangat yang dia kata tak baik, tetapi sebenarnya baik pada dia apabila dia dah besar, dah mula ada rasa rasional, dah ada timbang tara, perasaan tak mahu kalah tu kan. Itu yang paling dominan yang menjadikan Bonda Siti itu berjaya pada masa sekarang, Masya Allah, tabarakallah. Okey, jadi Bonda Siti juga ada menyebut tentang Bonda Siti ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran ke Mesir pada masa tu Dan saya pasti bukan calang-calang orang yang boleh menerima, yang boleh ditawarkan satu orang kata privilege untuk menuntut di luar negara Jadi saya pasti Bonda Siti ni dia bukan saja semangat dia kental, tak mahu kalah, dia seorang yang pandai bijak Dan kita mahu tanyalah, mengapakah pada masa tu dalam banyak-banyak negara yang mungkinlah kita boleh kata boleh kita memilih untuk melanjutkan pengajian, mengapa Mesir menjadi pilihan Bonda Siti? Mungkin boleh Bonda Siti ceritakan sedikitlah di Mesir. Dan di Mesir jugalah banyak saya rasa ujian dan cabaran yang Bonda Siti tempuhi. Jadi kita persilakan Bonda Siti. Okey, Bonda Siti. Terima kasih Mengapa Mesir? Mengapa? Sebenarnya macam ni, bila Bonda ni belajar di Ma'had Johor Bahru, of course guru-guru yang mengajar tu kebanyakannya lepasan Azhar. Biasalah kita ni mata tak luas, tak banyak pembacaan macam sekarang ni ada dalam internet, tempat pembelajaran yang banyak, boleh dipilih. Waktu itu yang ada di dalam tidak ada pilihan yang saya lihat ialah untuk belajar di luar negara. Mesir lah yang nampaknya. Kebetulan pula Negeri Johor dia ada, waktu itu dipanggil Lembaga Beasiswa Negeri Johor. Dia memang menyediakan beasiswa untuk ke Al-Azhar. Dan sebagaimana yang awal-awal tadi Bonda sebut, Bonda ni bukan orang senang jadi kalau nak pergi sendiri menuntut, hatta kalau dalam negara pun rasanya mak tak mampu untuk menyara Jadi memang Bonda ni sentiasa memilih
tempat yang mungkin saya boleh mendapatkan beasiswa untuk pergi belajar. Kebetulan pula Alhamdulillah lah, macam yang kata tu, rezeki daripada Allah. Saya mendapat keputusan yang baik di peringkat sekolah menengah. Jadi harapan tu berbunga-bunga lah untuk dapat beasiswa tu. Dan saya, dengan semangat diberikan guru-guru, saya mengisi permohonan dan sebagainya hinggalah saya berjaya. Dan Yan, kalau nak tahu anak-anak semua, ada masalah tu sebelum pergi. Masalah besar sebenarnya. Orang semua nampak kita dah senang aja kan. Waktu itu kami kali pertama lah negeri Johor memberikan beasiswa yang agak ramai. Dan kami pun berasa seronok lah nak pergi ramai, rasa-rasa dalam 20 orang begitu dah. Dan dalam keseronokan itu bersiap-siap, dah siap barang semua, dah macam-macam. Saya dulu pernah mengajar, sebelum pergi tu lepas SPM mengajar guru sandaran, namanya guru sajalah, tak ada kerja lepas SPM mengajar sekolah rendah kan. Berhenti sebab nak pergi Mesir, barang-barang masuk dalam beg semua. Nak dijadikan cerita, permohonan kami ke Azhar tu tidak sampai. Dan daripada kami nak pergi bulan 9, bulan 2 baru kami berangkat. Pada bulan 9, bulan 10 tu kerja saya menangis saja. Bila mungkin ada orang pernah dengar, saya tak tahulah saya tulis di mana, tapi saya pernah tulis mungkin dalam buku itu atau dalam Facebook ke, pantang ada orang keluar sebab biasalah kat kampung kan surat letak dekat kedai. Jadi saya akan tanya, ada surat untuk saya, ada surat untuk saya. Sudah, itu telefon tak ada, macam masa dulu mana ada telefon kan. Jadi kita mengharap surat saja. Dan sampai ke sudah, bayangkan ni daripada bulan 9, orang masuk belajar bulan 9, akhir bulan 9. Sekarang dah bulan berapa? Bulan 12 berlalu, bulan Januari berlalu. Tidak juga dipanggil lagi untuk pergi. Dan kami rasa tak tahu nak buat apa. Kerja dah letak jawatan dah, walaupun sementara beg dah siap dah, orang semua dah tahu dah. Orang kampung kalau dia nak pergi belajar luar negara, ke mana-mana lah, orang kampung ni bagus dia begitulah mereka datang salam-salam bagi duit, rasa macam malunya tak pergi-pergi lagi. Jadi tahunya solat hajat je lah, mohon pada Allah mudah-mudahan jadi. Dan akhirnya saya berucap terima kasih jugalah kepada Jabatan Agama Johor dan juga lembaga bahagian beasiswa. Mereka rupanya berusaha dalam diam-diam, kami tak tahu pelajar ni apa yang mereka buat. Mereka pergi ke Azhar untuk hantar permohonan baru, salinan sijil baru, dan memohon supaya kami ni boleh masuk walaupun dalam keadaan yang lambat. Lambat sampai. Bayangkan orang dah belajar daripada bulan akhir bulan 9, bulan 2, bulan 5 periksa dah, maksudnya bulan 3 tu bercuti dah, cuti untuk periksa lah. Jadi kami sampai dan akhirnya terbang jugalah bulan 2 tu sampai bulan 2 tu saya masih ingat lagi. Dengan tak tahu bahasa Arab, bukan tak kita belajar bahasa Arab, bahasa baku, bahasa Fusha sampai sana. Satu apa pun kita tak boleh nak faham, pensyarah tu cakap dalam bahasa lahjah dia kan, dialek dia. Adalah seorang dua yang mengajar bahasa Fusha tu boleh faham lah. Tapi Alhamdulillah lah kakak-kakak, abah-abah yang ada kan sana waktu itu sediakan dah kami punya buku-buku apa semua untuk rumah, apa semua dah siap. Kami tinggal belajar. Dan di situlah lagi saya memikirkan bahawa bantuan Allah tu kita tidak boleh tahu bagaimana. Masuklah juga belajar, faham tak faham pergi saja. Sehingga akhirnya banyak juga lah dah pergi 2-3 banyak kali tu, boleh masuklah. Tahulah pensyarah yang syadid, kita pakai sini straight kan, dia tak boleh masuk kurang 5 minit je dia dah masuk kunci pintu. Itu semua ujian-ujian yang sangat besar lah dengan budaya kita. Sebab kalau kita kat sini pelajar kita mengajar setengah jam pun ada lagi yang masuk pentung-pentung kan. Di sana jangan haraplah bila doktor dah tutup, pensyarah dah tutup pintu, jangan nak mengintai-intai. Dia memang akan, dia baling je, dia marah tu, dia tak maulah ada orang ganggu dia kan. Jadi kita pun kalau nak belajar kena datang awal lah. Dia masuk awal pula, tak boleh nak tulis kat kanan kiri, tengok dia je. Macam tu. Menulis pun kadang-kadang dia tak bagi, kita nak tulis apa dia cakap. Kan? Itulah saya kata ujian belajar mula-mula kat sana. Dengan kecup perut
saya ada abang belajar di sana sebelum tu. Dulu pas saya dia itulah bila dia nak cerita pasal keuangan kan. Dia pergi tu bukan dapat beasiswa, dia dapat zakat. Jadi zakat tu terlalu sedikit lah bantuan zakat untuk tambang dia dengan sewa rumah. Jadi saya nak menumpang dia memang tak boleh lah kalau saya tak dapat beasiswa kan. Tapi kebaikannya dia ada, banyak betul nasihat. Hari pertama dia dah beritahu, jangan tanya orang tahun berapa. Saya pun pelik sangat kenapa tak boleh tanya tahun berapa. Jangan tanya orang datang bila. Banyak benar. Ini dah bulan 3 nanti dah masuk time nak periksa, nak study. Jangan pergi rumah orang. Ya Allah, banyaknya pantang dalam hati. Tak tanya tu kenapa. Lama duduk situ baru faham. Rupanya ramai orang tak dapat naik kelas. Maksudnya sana kalau tak lulus, walaupun tak lulus satu subjek, you akan tak pindah tahun. Di sana sistem tahun waktu itu, sekarang sistem semester. Jadi jangan tanya awak tahun 1 ke, tahun 2 ke, tahun 3 ke. Itu kecil hati nanti. Datang tahun bila, nanti dia kata dah 5 tahun duduk sini, tahun 1 lagi. Jadi kita pantang larang itu memang saya jagalah. Dan sebenarnya pantang larang itulah yang lebih memberikan kekentalan semangat ni. Saya rasa ngeri itu Allah saja yang tahu. Atas kengerian itulah saya fikirkan saya tak pernah tinggal bangun malam tu rasa nak menangis saja dengan rindu mak kita, nak rasa nak peluk dia, nak beritahu kesukaran hati kita kan. Tapi itulah saya belajar secara benar-benar dan kawan-kawan pun ramai. Sebenarnya saya suka kawan-kawan saya tu, dia suka cari saya kalau belajar sebab saya ni jenis suka macam mengajar orang. Saya ingat kalau saya discuss, saya lah konon-kononnya orang tak nak kalah kan. Bukan tak nak kalah tu, perasaan kalau saya yang cakap, saya akan ingat. Kalau saya tak cakap, saya duduk dengar orang cakap, saya tak ingat. Tapi Bapak percaya tak Yan? Kawan-kawan saya pergi saya dia kata, keluar pula soalan yang kau terangkan tadi semalam. Tapi saya ingat muka awak je, saya tak ingat pun nak jawab. Ya Allah, frasnya hati, kenapalah dia tak ingat. Dia kata dia ingat muka saya je. Kenapa? Saya tanya. Entah, dia kata. Jadi itu juga saya mohon pada Allah, mudah-mudahan apa, kita kan masa tu tak tahu lagi macam mana nak doa, nak ngajar orang ke apa ke kan. Dia fikir, ya Allah, bukakanlah hati orang yang dengar ni biar dia ingat, jangan saya ingat muka saya je. Saya sedih juga kalau dia mengadu dia ingat muka saya je kan. Tapi Alhamdulillah, dengan belajar sebulan setengah tu, dengan study group dengan kawan-kawan dan sebagainya, Alhamdulillah saya kira itu satu kejayaan yang pertama buat saya di sana, yang menjadi semangat untuk seterusnya lah. Waktu tu masih gadis lagi lah, orang kata bangsa yang suka lagi tengok kawan tak bangun, kita pun tak bangun. Tapi bukan masa peksa lah. Masa peksa tu tak kira lah orang nak bangun ke tak nak bangun ke, orang belajar ke tak belajar ke, kita mesti belajar sebab kita dah tahu cabaran kan. Tapi bila dah tak peksa tu, dia ada julat masa yang agak panjang juga. Kita peksa sampai Jun, bulan 9 baru masuk lagi, 3 bulan. 3 bulan tu lah macam-macam. Nak kata kita duduk tidur, tak nak tidur mata. Kalau tak peksa kita memang rasa lega saja, riang-ria saja kan. Jadi belajarlah macam-macam kemahiran. Betul lah Dian kata, saya memang suka mencuba. Saya tengok orang mengait, saya mengait. Saya tengok orang menyudah. Kejap, nak tanya satu soalan. Masa tu waktu umur Bonda Siti nak pergi ke Mesir tu, berapa usia Bonda Siti? Oh, saya memang usia lambat belajar. Saya 23 tahun baru pergi. 23. 23. Saya memang lambat belajar. Sebab saya kan lambat sekolah harap ni 8 tahun. Okay. Dah lah saya tersekat setahun. Jadi bayangkan umur 14 tambah 18, 22. Kan masa 23 baru pergi sebab tersekat pula dengan sijil tak sampai tadi. Okay. Jadi sampai memang umur agak lambat lah. Agak tua. Bukan belasan tahun lah, bukan belasan tahun. Maksudnya di kalangan kawan-kawan Bonda Siti, mereka semua memang fresh lepas 19-20 ya? Maksudnya Bonda Siti je lah. Hanya seorang 2 saja yang muda. Kebanyakan tua daripada saya. Dulu-dulu kan macam tu. Ada yang habis tingkatan 5 baru sambung belajar. Ada yang habis tingkatan 3 baru sambung belajar sekolah Arab.
Adik saya Okey. sendiri habis tingkatan 5 baru masuk sekolah Arab. Okey, tapi Dan tidak ada sekatan dari segi umur tu, maksudnya tidak ada. Tidak ada. Universiti Al-Azhar memang meraihkan lah. Tak ada. Sampai sekarang, sampai ada orang pencen pun ada yang pergi. Masya Allah. Ada Bukan dulu tapi Okay. Bukan apa, saya sebab Universiti Al-Azhar Cairo ni saya rasa dia memang terkenal dengan tradisi ilmu kan. Saya kalau apa, saya nama Universiti Al-Azhar tu Cairo tu, saya membayangkan kelas-kelas yang dijalankan dengan penuh tradisi, orang duduk dalam halaqah, ada syekh-syekh yang mengajar, begitu kan? Di universiti saya tu berapa taklah dia buat dewan kuliah, tetapi ada satu fakulti untuk pelajar lelaki, dia memang duduk di Masjid Al-Azhar. Waktu itu sekarang dah tak kot, dia fakulti dakwah kalau tidak silap saya, memang duduk halaqah. Tetapi sebenarnya walaupun kita tidak duduk halaqah macam tu, itu terserah kepada diri masing-masing lah. Maksudnya di luar, macam saya cuti bulan 6 sampai 9 saya sebutkan tadi, tahun pertama benda tak buat, tahun ketiga pun tak buat sebab kita tak tahu lagi lubang mana nak masuk kan. Akhirnya Okey, ada gangguan di situ, tapi saya uja nak tunjukkan komen daripada Tuan Nur Hisham Hamzah. Mungkin Border City apa dia tu, kebedah dan seguk kat Azhar. Sejuk rasanya. Oh, sejuk. Rasa saya dia tersilap type tu. Dia terbayang Kebedah tu apa? saya tak perasan. Kebedah tu selalunya makanan kot. Makanan. Kebedah tu hati daging ni. Okey. Jadi kita teruskan ya Border City. Saya apabila lihat pada cerita Border City masa belajar tu, memanglah masa tu alhamdulillah Border City ada abang ya. Ada abang di sana, maksudnya ada rujukan. Dan saya nak tahu lah. Dari budaya lah, kat sana budaya sana kita banyak terkejut dengan budaya. Oleh kerana diajar macam ni tu kuranglah sikit. So saya rasa kawan saya satu rumah dengan saya pun banyak jugalah manfaat bila abang saya ada. Dia ajarlah cari barang apa semua kan. Sebenarnya bila saya nak pergi tadi, bila kita belajar macam bila Yan tanya dari segi kaedah belajar, sebenarnya saya sampai tu, saya pun terkujat juga. Macam tu lah kita bayang orang akan kalau yang perempuan mesti bertutup, litup semua sekali kan. Tapi zaman itulah, zaman sekarang tak lagi. Zaman itu teruk sikit. Azhar pakai skirt perempuan. Tak pakai tudung. Masuk kelas baru letak tudung. Sebab Cairo dia bukan je majoriti Islam, ada juga yang Ya betul. Tapi yang belajar di Azhar saya nak cerita. Yang belajar kuliah Islamiah, maksudnya belajar tentang pengajar Islam. Tiba-tiba masuk, ya Allah, kenapa macam ni perempuan pakai skirt, tak pakai tudung. Ada pesyarah yang marah kalau tak pakai tudung. Mereka akan berusaha pakailah tudung kecil, ikat sikit ke apa ke supaya mereka tak kena marah kan. Macam-macam lah juga pengalaman, mengucap-ucap lah juga rasa kenapa jadi macam ni. Mereka siap pakai warna kuku, pakai kalau nak balik bersolek, nak datang, saya pun tak tahu macam mana. Sehinggalah dia agak hairan dengan pelajar Malaysia. Dia tanya saya, negara awak tak jual lipstick ke? Negara awak tak jual bedak ke? Sebab dia tengok pelajar-pelajar Malaysia ni tak ada yang bermakeup dan sebagainya, sehingga kami ni macam orang yang kolot sangat pada pandangan dia. Jadi tapi saya pergi baru tahun 97 rasanya, berubah sangatlah. Kebanyakannya semua bertutup, litup dan sebagainya, tidak ada lagi yang macam boleh sebutkan. Mungkin zaman itu zaman jahiliah, sebagaimana jahiliah juga kita zaman dulu pun macam tu. Saya rasa bonda pun baru tutup rambut depan ni baru masa nak pergi Azhar lah. Sampai sana
ada lagi pelajar Malaysia yang masih tak lengkap, agak pelik tengok kita. Dia pergi tanya saya, Bonda ingat lagi bila ada seorang kakak tanya, kat Malaysia pakai macam ni ke? Yelah, saya rasa saya dah tahun akhir Mahat saya dah pakai macam ni. Macam pelik lah, dia kata. Dia bahasa yang ikat tudung jarang tu. Tudung jarang tu, rupanya dalam azhar pun begitu. Jadi mereka pakai macam tu lah kan. Jadi itulah saya sebut, kadang-kadang ilmu pun tak semestinya mengajar kita yang kita boleh ikut semua, tapi akhirnya atas kesedaran semua yang tanya-tanya saya tu saya tengok mereka balik dah okey dah semua. Maksudnya dia sudah melambangkan benda-benda pelajar Azhar lah. Dan di Azhar pun ada perubahan sedikit demi sedikit. Ada pensyarah yang sering mengingatkan kita perkara-perkara yang perlu diperbaiki. Kita buatlah apa yang sepatutnya dikehendaki oleh Islam. Jadi begitulah Yan, sampailah nanti saya pergi pula ke soalan lain. Sampailah sebab macam Yan pun dah tanya umur berapa. Of course lah kalau umur kita macam tu dah sampai masa nak berumah tangga, betul tak? Kalau makin lama saya tak berumah tangga, balik kan jadi pelik pula kan. Dah jodoh pun dah sampai. Saya bernikah di tahun akhir, maksudnya tahun 3. Saya tahun 3 tu bapa bakal masa tu bakal lah, bapa mertua lah tu kirim tiket lah untuk kami balik. Dia tak benarkan kahwin di sana, balik untuk bernikah di Malaysia. Jadi tahun 3 tu selepas peksa tahun 3 tu saya berumah tangga lah. So tahun akhir tu maknanya saya dah berkeluarga. Dan orang kata cepat pula Allah rezekikan anak dapat anak ketika hari peperiksaan, ketika bulan peperiksaan tahun akhir. Saya masih ingat lagi, kita pun dah tahu kan due date kita bila. Due date saya sepatutnya ialah 10 hari bulan Mei. 10 hari bulan Mei tu 13 Mei peksa. Jadi saya pun jumpa doktor, nanti boleh tak doktor kalau saya peksa, saya nak peksa di hospital ke atau macam mana kan. Doktor kata, saya tak tahulah doktor tu macam confident sangat dengan kaedah dia. Dia kata macam ni lah, masuk je 9 bulan nanti kamu jalan kaki banyak tiap-tiap petang, nanti kamu bersalin cepat. Saya pun dengar juga dan mohon pada Allah. Kebetulan saya melahirkan anak tu 24 hari bulan April. Jadi awal lah, memang saya jalan tu tak pernah kurang lah daripada 1 jam setiap petang. Dan Alhamdulillah saya memang mudah melahirkan anak 24, tetapi sebenarnya 24 itulah hari peperiksaan lisan hafazan Quran. Jadi saya pergi juga ke universiti sehingga tanda untuk melahirkan anak tu jelas sangat. Ada kawan yang dah ada anak tu kata baliklah, dia kata you memang dah nak bersalin sangat ni. Dan saya balik tanpa peksa, terus ke hospital dan saya melahirkan anak. Dan 3 hari selepas saya dalam buku tu ada sebenarnya, 3 hari selepas saya melahirkan dia, saya mendapat, sebab dulu tak ada handphone, tak ada apa, kawan sampaikan pesan, Tok Syekh tu panggil suruh datang peksa Syafawi ataupun Tasmik. Saya pun fikir macam mana nak pergi dalam keadaan 3 hari, tapi berusaha juga, macam Bonda kata, Bonda tak mau kalah, tak naklah postpone peksa. So pergi, Alhamdulillah berjaya dalam Syafawi itu, dan 13 Mei bermulalah peperiksaan, termasuk peperiksaan tulisan Quran dan sebagainya. So periksa pula musim panas. Sebelum itu maksudnya pergi yang 3 hari selepas bersalin tu kena pergi berjumpa dengan Syekh untuk ni periksa. Selepas 3 hari. Sudah 3 hari. Bayangkan saya bersalin tu, of course lah tinggal dah Quran tu sebab kita pun rasa tak boleh kan. Tapi mengikut ulama kan, sana memang benarkan. Memang sini pun sebenarnya hukumnya memang begitu. Belajar hafazan supaya tidak tinggal boleh kalau kita haid ataupun nifas. Tapi sepanjang kita melahirkan anak tu memang lupa dah Quran tu sebenarnya. Bukan lupa, maksudnya tinggal lah. Tapi bila doktor tu kata dia nak jumpa, so pergilah juga. Dan pagi tu kami memang
ulang kajilah juga hafazan, pergi alhamdulillah sebab memang kita dah hafal. Satu Yan, ini untuk anak-anak lah yang berkeluarga. Saya berterima kasih dan syukur pada Allah memberikan ilham ataupun gerakkan hati begitu. Bila saya tahu saya akan bersalin pada waktu peksa, saya memang study awal sangat. Saya memang boleh katakan kalau orang tanya bab ini, saya boleh jawab dah. Sebab saya memang study lebih kuat daripada sebelum saya berumah tangga. Saya pula dapat suami yang memang tak benarkan saya tengok TV. Dulu tak ada telefon kan, tapi ada TV. Saya memang ada TV. Saya memang tak boleh berpisah dengan TV dululah. Sekarang tak pernah tengok TV pun. Suami saya sampai sembunyikan TV tu bawah katil. Saya ambil pelan-pelan, saya bawa keluar. Tapi mesti ada kesan bila dia terlalu mengambil berat tentang study kita. Dan satu lagi waktu saya kata tadi, saya Bonda cerita tadi berjalan, exercise tu, bawa buku, baca sambil jalan, sekejap singgah kat kursi, baca lagi, study lagi. Dan alhamdulillah, memang memberi kesan yang banyak. Saya tak perlu study banyak pun masa hari peperiksaan. Anak saya memang meragam waktu dalam hari. So memang saya tak ada peluang untuk study lah. Jadi tapi oleh kerana dah study awal, kita berpegang pada Allah, kehendak Allah semua ya. So alhamdulillah Bunda boleh selesaikan. Dan untuk anak-anak yang takut berkeluarga dan sebagainya, kena faham ni. Bukan tak boleh berkeluarga semasa belajar, tapi kena usaha yang lebih lagi daripada sebelum berkeluarga. Dan bukan saya nak bangga diri, cuma nak beritahu. Keputusan peperiksaan semasa saya telah berkeluarga lebih baik daripada sebelum saya berkeluarga. Dan Yan, alhamdulillah, saya termasuk dalam 4 orang pelajar di kursus bidang saya tu, saya akidah falsafah. 4 orang saja pelajar yang dapat JD dan seorang pelajar Malaysia. So saya antara yang terbaik antara 4 itu. Dan untuk seluruh pelajar Malaysia pun lah, seluruh bidang pun waktu itu. Saya fikirkan memang ini satu kurnia Allah yang sangat-sangat saya, sampai sekarang saya rasa seram bulu roma kalau ingat kan. Sebab saya rasa tak pernah terfikir awak dah berkeluarga, bersalin waktu periksa waktu dalam pantang dan sebagainya. Kadang-kadang orang kata itu rezeki anak. Betul, mungkin itu rezeki anak. Tetapi saya bukan nak beritahu kahwinlah. Tetapi kalau sanggup berumah tangga, mesti sanggup juga berkorban lebih. Sanggup menjaga masa. Para suami, para pasangan, isteri ke, suami ke, pasangan pada orang yang sedang belajar, tak kira lah belajar sama ada peringkat PhD, peringkat sarjana, peringkat sarjana muda, mesti faham keperluan pasangan dia. Jadi saya bukan mendabik dada bahawa ini adalah usaha saya seorang. Saya fikir semua usaha orang. Yang tahu tak, mak saya ni kalau saya peksa, dia buat panggil semua anak beranak dia. Duduk baca doa. Sembahyang hajat, baca Yasin bersama. Adik kamu nak peksa sekian hari. Saya semua beritahu hari sekian, saya peksa pukul sekian. Sebab dia akan baca Yasin, dia akan puasa, dia akan, bayangkan yang kita sebagai anak, rasa macam mana? Rasa tanggungjawab kan bila mak kita buat macam tu. Saya memang bagi dia jadual peksa sebab dia tanya, peksa pukul berapa. Bayangkan waktu lain tau. Masa kita di Mesir tu berbeza jam dengan Malaysia. Tapi mak tunggu nak baca Yasin tu. Sebelum hari peksa tu panggil semua adik-beradik duduk baca Yasin sembahyang hajat, doakan dipanggil, bagi doa lah dipanggil gitu. Makan-makan panggil doa untuk anak-anak. Semua adik-beradik lah. Jadi saya fikir ini juga satu kekuatan semangat yang itulah yang membajai kita punya semangat sampai bila-bila pun, sebab kita keluarga kita. So kita sebagai, mungkin saya anak dah besar, mungkin macam Ian, anak masih belajar lagi, kena ingat benda macam ni. Yang lain-lain lah, bukan Bunda nak ajar-ajar, cuma nak beritahu pengalaman Bunda, itulah dia. Kita tidak pernah lupa. Dan banyak lagi sebenarnya
banyak sangat saya nak kongsi. Satu perkongsian yang menarik ya, yang bila Bonda Siti bagi tahu mengenai ibu sendiri ya, mendoakan ya setiap kali mahu exam dia berpuasa dan juga diarahkan anak-anak adik-adik yang lain, anak-anak yang lain lah, adik-beradik Bonda Siti masing-masing baca Yasin ya. Untuk kejayaan kan Bonda Siti, dan mungkin abang sekali lah. Sebenarnya inilah yang dilakukan oleh semua adik-beradik bila anak-anak dipeksa, sebab dia dah terbiasa mak buat macam tu. Jadi mak saya pernah cerita, saya peksa Kak Mahat, dia tak tahu di mana dah, dia sampai hafal Yasin kerana nak baca Yasin waktu saya peksa. Dia kata, saya tak tahu macam mana saya boleh hafal tapi sentiasa baca ketika ketika kamu peksa. Ni anak saudara saya yang komen. Dia memang betul ni, kami ikut serta baca Yasin, baca selawat munjiah. Dengar 1000 kali Allahu Akbar Rindu Nenek. Maknanya dia dah lahir waktu itu. Dia dah besar. Memang saya kahwin pun dia dah umur belasan tahun dah. Jadi dia nak saudara sulung. Jadi dia faham, dia tahu semua bagaimana mak saya tu sebenarnya mengambil ada sumbangan besar dalam kejayaan. Dia yang beri semangat dan sebagainya. Saya rasa saya kongsikan ni supaya semua yang lain-lain juga faham yang dikatakan sokongan daripada keluarga. Masya Allah. Bonda Siti, saya rasa kan satu kita kata eye opener lah untuk mak-mak sekalian ya, yang ada anak-anak yang mungkin macam saya, anak-anak yang masih yang dalam proses ya, ada yang akan menjalani peperiksaan PT3, SPM ya. Sama-sama menyuburkanlah budaya untuk kita kata menghargai detik-detik mereka untuk mengambil peperiksaan. Ini satu benda yang besar, bukan setakat SPM je kan, itu pun jangan sekali-sekali meremehkanlah, sebab kejayaan itu ibu punya kita kata masinnya mulut ibu tu kan, doa dia tu memang dimakbulkan tanpa ada hijab kan, betul tak Bonda Siti? Sebenarnya kan, walaupun anak kita dah besar, walaupun dah berumah tangga macam Bonda ni dah, apa sahaja anak kita nak pergi kerja ke, nak pergi mana ke, dia akan minta doa-doakan mak. Kita kena lakukan apa sebenarnya yang sepatutnya kita lakukan. Sebab doa, betul lah Rian kata, doa ibu tu tanpa hijab. Kitalah yang, pada kita lah sepatutnya doa itu sentiasa ada. Okey, saya rasa ada banyak tip ya, pasal Mesir saja dah banyak kan. Siti kongsikan banyak tips-tips yang saya rasa sangat-sangat relevan dengan kita semua untuk kita ambil cakna, kita boleh praktikkan, sebab ia bersifat praktikal ya, bukannya terlalu sangat idealistik ya. Sekarang walaupun dalam musim COVID ni kan, kita tahu anak-anak kita yang sedang kita kata berperang ya dengan online session exam, kita raikan, kita bagi semangat untuk mereka menjalani online kelas ya. Kita juga sebenarnya merasai keperitan tu, tapi kita sama-sama nak meringankan beban anak-anak. Okey, mengenai satu lagi, saya nak tanya sangat mengenai Bonda Siti yang sangat-sangat handal menggubah bunga dan juga mendekorasi kek. Yang tu datang dari mana tu sebenarnya? Dah lah pandai. Lepas tu saya nak beritahu, memang mungkin juga kesan pendidikan ibu tetap ada. Mak saya ni yang kita hidup dah susah dulu. Jadi dia suka buat semua DIY, semua buat sendiri. Buat bunga sendiri. Bunga tu bukan bunga macam Bonda dibeli bunga baru gubah. Dia buat bunga sendiri. Jumpa plastik buat bunga, jumpa tali buat bunga, kulit getah, gula-gula, buah getah, apa semua dia boleh buat. Jadi benda tu kita lihat depan mata kita. So kita pun bila benda tu dah mengalir lah dalam diri kita, bila kita lihat karya tu kan, dia memang tak pernah seorang ibu yang tidak pernah duduk termenung, duduk diam, duduk berehat, duduk tidur, tidak ada. Ya, dia pun walaupun dia seorang, dia mengaji tak tinggal, mesti
tamat Quran sekian mesti tamat dah khatam Quran dia. Tetapi aktiviti lain buat juga. Macam kek tu, saya ingat lagi mungkin dia lah, dia pergi belajar, ada jiran tu pandai buat kuih kan, dia belajar. Kemudian akhirnya bila ada pengantin ni, dia buat kek. Dulu mungkin ada orang kampung masih ingat, dia panggil ibu kuih. Kek yang macam cantik ni. Tetapi dia pakai ingredient lain lah. Dulu pakai gula, letak cuka ni mana macam tu lah. Lepas tu dia jadi keras. Kita tengok je tak ada makan. Jadi of course lah dalam diri bonda ni suka benda tu. Begitu juga menjahit dan sebagainya. Tadi kalau anak saudara saya tu cerita, memang saya tengok pun anak saudara sekarang banyak suka masak, suka buat kek, buat ni. Itu memang dia dah turun pada, walaupun dia seorang guru, walaupun dia seorang suri rumah, ada saja dia menjadi apa yang mak buat secara DIY dulu. Kita ni duduk, anak-anak dia duduk ikut juga. So anak kita ke bawah pun banyak yang macam tu juga. Dia tidak lepaskan peluang. Tidak kata kita ni senang beli je dan sebagainya. Memang ada masanya kita rasa kita senang beli, tapi ada kepuasan hati kita bila kita nak buat sendiri. Contoh kalau bonda anak-anak saudara pengantin, waktu saya kuat lagi lah, sihat lagi. Sekarang tak tahulah, lepas PKP ni saya tak pernah buat kuih lagi, tapi sebelum tu ada buat sekali lagi. Dia kita tengok anak saudara kita kahwin, dia menghadap kita, rasa lain, rasa macam alhamdulillah saya masih mampu bantu dia buat ini dan sebagainya. So itu menyebabkan saya suka benda-benda macam tu. Walaupun saya sendirilah, ini satu lagi kelemahannya. Kadang-kadang kita ni hangat-hangat tak tak istiqamah. Bila kita nak belajar nak tahu. Bila dah tahu tu kurang sikit nak buatnya. Tetapi so far sebenarnya buat kek dan bunga tu saya buat sehinggalah saya dah tak berapa sihat ni, baru saya undurkan dirilah. Bukan undurkan diri selamanya. Saya masih fikir kalau saya masih mampu buat, saya akan teruskan lagi buat. Tapi tidaklah serancak sebelum ini. So pernah kan hasilkan gubahan yang bouquet flower untuk graduation day di UPM, saya rasa kan? 5 tahun kan? 5 tahun ya. Masya Allah. Macam pelik kan? Masa tu juga bonda jadi saya bercuti kan UKM. Saya masih di UKM. Masih berkhidmat di UKM. Saya ambil cuti 3 hari sebab dia ada 5 hari kan. Dia ada Sabtu dan Ahad. Sabtu Ahad tak ada cuti lah. Saya ambil cuti 3 hari. Kemudian saya suka sebab kita akan melibatkan kadang-kadang ada pelajar yang nak cari duit kan. Ada anak-anak saudara, tolong anak-anak. Saya rasa dan sebenarnya bukan sangat nak cari duit tu. Kepuasan tengok cantiknya tu. Bila yang orang datang, saya nak cari, ada orang kadang-kadang dia tahu kita siapa kan. Saya nak cari makcik cermin mata tu. Saya dengar je, saya lah tukut dia cari. Anak saya kata ada. Saya nak dia yang buat, dia kata. Macam tu. Dia dan dia tunggu kita buat tu, rasa seronok lah. Nanti dia bagaimana anak dia happy. Dan sebenarnya kita banyak juga belajar daripada perkara-perkara macam tu. Contoh ini pada anak-anak semua lah. Dia seorang anak. Kita juga sediakan bunga yang bukan bunga fresh flower. Sebab kadang-kadang daripada Sabah dan Sarawak, mereka sepatutnya tak belilah fresh flower. Jadi ada seorang Sarawak ke Sabah tak ingat lama, belilah bunga biasa. Anak dia tak ambil. Anak dia tak nak. Dia datang jumpa saya, dia kata anak saya tak nak. Dia nak bunga fresh flower. Saya bagi je fresh flower kat dia. Sebab saya macam, sianya makcik ni. Kita pun faham dia tak mampu nak beli. Saya kata, okey makcik ambil ni. Ambil juga yang kering ni sebab makcik nak bawa balik. Yang fresh flower ni, serah pada dia lah. Mungkin dia nak gambar untuk hari ni ke esok. Dia balik, tak boleh bawa balik. Tu tak apalah. Saya kata terserah pada dia. Sebab biasalah orang tu nak tengok lama kan. So saya fikir namanya pemberian kan. Sepatutnya dia terimalah apa saja. Itu kebanggaan. Itulah daripada hati seorang ibu. Awak pula baru combo. Macam nampak
dah sampai ada satu kejayaan, you tak hargai Betul. ibu-ibu pemberian tu. Saya macam, saya belajarlah juga, walaupun kalau saya tak jual bunga ni, saya tak faham ada rupanya jiwa-jiwa yang masih macam ni, yang kita perlu didik supaya dia lebih faham. Yang dikatakan pemberian, dikatakan kehendak ibu memang tak akan sama juga dengan kehendak kita, tetapi mungkin ada kelebihannya. Sebab ibu-ibu lain beli okey je anak-anak dia terima, sebab dia faham benda tu tidak, malah bukan orang semenanjung pun ramai yang cari bunga yang tidak fresh flower, tapi ialah memang ada kelainan, kita pun faham kan. Mungkin adalah isu konflik, kita pun tak tahu kan, para pembeli macam-macam ragam kan. Tapi saya rasa pengajarannya seorang seperti kita nak menjual pun, kita meniaga pun perlu ada empathy jugalah. Mungkin kan belajar. Kita kena faham lah. Betul, sebab dia dah beli, duit dia yang untuk dia allocate untuk tu dah tak ada dah. Tak beli lain pula. Kan? Saya boleh je tukar, tapi kesian sebab dia nak juga benda tu. Mak dia tu macam nak yang tahan. Jadi kita bagi je lah. Banyak sebenarnya jual-jual ni, berniaga ni banyak mengajar kita kesabaran. Maksudnya. Bagi Bonda Siti, kepuasan. Okay. Kepuasan. Saya rasa banyak dilema mak-mak ni lah. Sebab wanita dilahirkan penuh dengan tanggungjawab, ya, memegang banyak sangat watak-watak dalam rumah tangga, sebagai isteri, sebagai ibu. Dan kita, kalau boleh kita nak bagi khidmat kat semua orang di sekeliling kita, pada anak, pada suami, pada siapa-siapa di sekeliling kita, sampai kita pun terabai. Saya rasa kita sendiri macam terlupa pada diri sendiri. Dan saya rasa bagusnya Bonda Siti dengan adanya dekorasi kek, buat-buat bunga ni, ia seolah-olah memberikan, kita kata apa, kepuasan diri, dan kita rasa happy, kita rasa seronok. Betul tak Bonda Siti? Satu lagi dia memang menceriakan kehidupan kita. Mungkin boleh bagi nasihat pada mak-mak ni yang terlalu sangat, kita kata terlalu sangat nak jadi perfect mom ni, sampai diri kita sendiri pun tak terjaga. Mungkin boleh. Saya selalu fikirkan bila mak saya ni, dia ada target tau, macam satu bulan tu dia tamatkan Quran, ngaji. Dia boleh je buat benda lain, dia boleh juga mengaji, dia boleh juga buat sembahyang sunat dan sebagainya. Kenapa ada orang mengatakan lebih baik aku beribadat, baik aku duduk ngaji daripada buat benda tu? Saya selalu nasihatkan diri saya dan juga semualah yang mungkin nak dengar. Bukan beribadat tu kita boleh tumpu daripada pagi sampai petang mengaji, kita ada juga mengantuk. Kita manusia biasa kan, kita ada juga rasa penat. So kita nak cergaskan diri. Bila kita rasa boring yang ni, kita buat yang ni supaya kita rasa kembali ceria. Bonda pernah juga bekerja yang agak terlibat dengan pentadbiran, jadi dekan, jadi tiba dekan, jadi pengarah, tahu dah kesibukan pentadbir ni. Tapi bagaimana saya untuk meringankan beban pemikiran, kita nak buat lagi penerbitan, nak itu, nak ini dan macam-macam. So saya fikir saya perlu menceriakan diri saya. Mesti lepaskan diri dengan ada kerja-kerja lain yang tidak terlalu berat dalam pemikiran. Contohnya masak, bila masak sedap dia jadi, kita rasa bahagia. Kita buat dekor kek, kita tengok kek itu cantik, kita akan hilang rasa penat. Dan bila kita kembali semula kepada kerja kita yang hakiki, kita sebagai pensyarah dan sebagainya, kita akan rasa sudah lebih segar, sudah lebih boleh menumpu kepada kerja dan sebagainya. Begitu juga saya kalau rasa isteri sepenuh masa. Kadang-kadang macam yang dirasalah isteri sepenuh masa. Kadang kita pun nak juga benda kelainan dalam jadual harian kita. So jadual harian kita, kalau saya gubah bunga, tidaklah setiap hari saya menggubah bunga. Tapi ada masa saya fikir, saya nak gubah bunga. Selepas gubah itu timbul cantik ke atau menarik ke atau mungkin menghiasi rumah kita, kita tengok je kita rasa ada kelainan. So kita rasa macam
Jadual kita tidak tertumpu pada itu saja. Pagi bangun buat sarapan. Buat sarapan kemar rumah. Lepas kemar rumah nak masak ni anak nak balik, nak ambil anak sekolah, hantar anak sekolah. Itu saja setiap hari. Kita menjadi bosan. So kita buatlah sesuatu. Bayangkan kan kalau kita buat bunga tu, kita bukan hanya tengok masa kita buat tu. Kita letak atas meja, kita pandang. Kita macam nak geli hati juga. Kita pula senyum sendiri tengok apa yang kita buat. Kadang tengok gambar. Kek orang dah ambil kan. Sampai sekarang pun saya tengok, oh saya pernah buat kek cantik macam ni. Kek tu orang dah 10 tahun dulu. Saya tengok orang tu potong kek saya yang dia potong. Kita ada rasa, bukan bangga diri tau. Kita rasa syukurnya, rupanya saya pernah merasa itu dan ini. Kalau kita tak ada apa-apa yang kita pernah ikutlah, Allah bagi kita ni macam-macam kan, macam-macam kebolehan. So kita tak semua orang nak buat kek, tak semua orang nak buat bunga, ada macam-macam keistimewaan. So kita create kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kita create sesuatu yang boleh mencerdaskan diri kita sendiri. Jangan kita duduk boring je, ngadap itu je tiap hari. Selalu kan dengar mak-mak cakap macam tu, tak ada kerja lain, gini-gini. Macam Yan sekarang dah fokus kepada penulisan, ada live, FB. So berubah tak daripada fokus nak jaga anak saja kan? So kita ada, saya ada kerja, hari Ahad ni saya ada live dengan ni. So kita sudah berfikir dan kita sudah membaca. Sebab tu juga look forward, yes. Satu lagi sebab tu kenapa orang kata susah payah nak buat live? Benda lah kan. Soalan saya tu. Melompatlah kepada soalan seterusnya. Rehatlah, dia kata. Rehatlah kan. Rehat tu apa ya? Saya selalu fikir, rehat tu apa ya? Beberapa hari ni, bunda banyak baring tu saya rasa tak rehat. Sampai saya kata agaknya, saya sakit badan dihempak badan sendiri. Baring kan, macam tak bergerak. Asal punca je kadang-kadang kaki sakit, kita jadi baring. Sakit kan? Jadi kalau kita buat kerja, itulah rehatnya. Saya live, itulah rehatnya. Macam ni kan? Saya boleh, itulah rehat saya. Kalau saya buat live, waktu biasa mata saya okey, saya membaca dan sebagainya. Kadang-kadang saya dapat, saya dah baca dah dulu, baru ingat balik. Kita rasa macam, gembiranya hati, banyak dapat ilmu baru lagi. So kita jadi segar, kita membugarkan diri kita sendiri. Kita segar sendiri. Tak perlulah orang nak faham sangat kita ni segar ke tak segar ke, tapi kita rasa sendiri. Sebab itu macam hari Rabu malam kami lepas, saya dah rasa memang tak larat sangat dah. Tapi saya kata nak cubalah juga, boleh ke tidak. Bila saya mula live, kita dah lupa tahu kita sebenarnya tak sihat. Macam sekarang ni kan, siapa tahu saya tak sihat? Kan? Bunda dah cakap macam orang biasa je, macam pergi ngajar kat kuliah je. Tapi ada juga penyakit yang tak boleh. Kan? Ada masa kita langsung tak boleh nak betul. Saya rasa perspektif yang berbeza saya dapat sekarang ni. Maksudnya rehat mak itu adalah buat FB live, buat ambil tangkap fotografi secantik yang smart pixel. Lagi kesian. Itu lagi suka Lagi suka. Saya ni jenis walaupun tak mau kalah, tapi dalam bab fotografi ni, bila cikgu tu kata salah sengit itu, sengit ini, saya suka. Sebab saya rasa, sengit rupanya. Kat mana sengit dia? Nanti dia ajar, ikut grid line ni. Oh gitu, selama ni aku tak nampak pun gambar macam cantik aja. Betul tak? Saya tahu orang lain semua kata saya ambil gambar cantik. Tapi kalau cikgu, dia nampak silapnya, kita akan betulkan. Kita betulkan dan kita dari sehari ke sehari kita akan baru kita faham. Rupanya betul, saya makin belajar makin banyak yang saya tak tahu. Selama ni kita tengok gambar ceria terang tu lah cantik, rupanya dia kata overexpose lah, itulah salah rupanya. Ambil gambar tengah hari terang benderang pukul 12, rupanya tak boleh, kena terlalu sangat bercahaya sangat pun tak boleh. Rupanya orang fotografer ni gelap tengok kita ambil gambar. Sebab kita tak mahir kan dalam benda tu, maksudnya
untuk wanita-wanita ataupun siapa-siapa yang yang bersama-sama saya dalam sembang bukan kosong. Kita bukan sembang kosong ya. Yang ni bukan sembang kosong. Betul lah, saya rasa memang tepat saya pilih Bonda Siti sebagai panel jemputan yang pertama dalam siaran saya. Masya Allah, banyaknya benda yang saya dapat. Saya haraplah bukan saya saja tapi yang menonton live sekarang ni pun ya, ada banyak ya tip-tip ya, sedar tak sedar ya, Bonda Siti cakap secara casual je tapi sebenarnya ada banyak hikmah-hikmah mutiara kata ya, dan nasihat-nasihat yang dicakapkan ya. Dan kita pun telah melepasi 1 jam 12 minit Bonda Siti, tu dia. Kan memang Bonda cakap takkan habis ya, Bonda ni berarti cakap. Tapi saya suka sangat sebab banyak perkongsian Bonda Siti yang kita boleh ambil ibrah, ambil pengajaran, jadikan tip, jadikan kita kata budaya ya. Banyak sangat, saya rasa alhamdulillah seronok sangat saya belajar daripada Bonda Siti sebab kita, walaupun kita duduk satu ABN, Akademi Bonda Nur, tapi benda-benda macam ni jarang sangat kan kita tak sempat nak mengenali Bonda dengan lebih dekat lagi. So inilah masanya dan saya rasa terharu sangat kan Bonda Siti beria-ia ya, mahu sangat berkongsi pengalaman Bonda Siti. So kita dah di hujung rancangan, jadi kita nak sikit saja lagi mungkin Bonda Siti bagi 3 tip ke apa-apa yang boleh diamalkan untuk para penonton di sini ya, sebagai satu kita pesanan lah sebelum kita berundur diri. Silakan Bonda Siti. Okey, terima kasih Yan. Sebenarnya tak ada apa sangat yang saya nak kan. Yang pertama, apapun kita berserah kepada Allah. Kita bertanya kepada Allah. Kita istikharah setiap masa kita nak buat keputusan. Yang kedua, tentang umur. Sebab hari ni kita berbincang tentang umur ya. Kita dah sebutkan di sini success has no limit, age limit kan, tak ada batasan umur. Sebenarnya makin tua kita makin perlu banyak berusaha. Saya selalu buat perbandingan umur ini kita macam orang buat lari 400 kali lari yang agak lama. Kadang-kadang kita slow di peringkat awal. So apabila dah dekat garisan penamat, kita kena laju kerana garisan itulah penentu. Sekarang Bonda ni berada di hari umur begini adalah hampir kepada garis penamat yang tidak boleh bertangguh lagi. Teruskan, kuat dan kuat. Buat kalau kita rasa kita tak mampu kerana faktor-faktor kesihatan dan sebagainya, kita buat apa yang kita mampu. Kita buat apa yang Allah benar dan izinkan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita boleh buat. Itu saja Yan. Untuk pertamanya saya mendoakan semua masuk diri dan sahabat-sahabat tujuan syurga sekalian. Mudah-mudahan kita mampu lakukan yang terbaik sehingga penamat hayat kita, insya-Allah. Masya Allah, satu penutup yang sangat cantik daripada Bonda Siti. Terima kasih ya kepada rakan-rakan FB yang bersiaran, yang memberikan komen. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Moga-moga ada sesuatu yang dapat diambil, dikutip ya daripada perkongsian kami. Insya Allah ini bukannya siaran yang pertama dan terakhir. Kita haraplah ada sambungannya nanti insya-Allah dengan barisan-barisan panel yang saya akan jemput nanti. Jadi sekian, terima kasih banyak-banyak. Jadi sebelum kita undur diri, kita tutuplah majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Ya, kita berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran, dan saya tambah satu lagi, hidup ini kita kena berpesan-pesan dengan kasih sayang, insya-Allah. Jadi sekian dahulu, segala apa yang silap itu datangnya daripada saya, segala kekuatan, kecantikan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.